Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 19 hari bulan 12 2022, hari kami di kawasan pondok ini dikejutkan dengan kenaikan air banjir yang mendadak. Tengah hari tadi naik melimpah Sungai Durian sampai ke kawasan kita ni. Ramai yang bertanya khabar, kita kata alhamdulillah air dah turun, dan kita doakan supaya dia terus turun, tidak ada banjir di kawasan ini, amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, hari ini kita sambung kisah hikayatun fiqhiyatun mukhtarah, hikayat fiqah yang terpilih. Al-hikayatur rabi'atu wal khamsun ba'dal mi'ah, hikayat 154, hikayat yang ke 154, iaitulah hukum wali mengawinkan wanita anak yang dia jaga tanpa izin. Dahlah tanpa izin, dikawin pula dengan orang yang tidak sekufu, orang tak standard dengan wanita itu. Maka apakah hukum menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam? Ini kita nak nyatakan betapa Islam itu mengambil kira hak seorang wanita, dan tidak ada diskriminasi wanita dalam Islam, tidak ada. Kita boleh nilai tengok dalam peristiwa ini, peristiwa perkahwinan ini, supaya kita dapat mengatakan, dan orang tak boleh perlekeh. Dia kata Islam ni wanita tu tak ada hak dipermain-main, diperkotak-katik. Kita kata la, tidak. Dia ada hak dan dia boleh buat pilihan mengikut apa yang dia rasa baik ataupun mengikut yang apa yang dia nak. Jadi tak boleh suka-suka je bapa dia kahwin tanpa minta izin dengan anak yang dia jaga itu. Kisah ini diriwayat oleh Abdullah bin Buraidah. Tanda Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Buraidah an abihi Buraidah radhiyallahu anhu qala ja'at fatatun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang budak gadis perempuan datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memaklumkan atau report satu peristiwa. Ini menunjukkan bahawa Islam itu terbuka. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata orang ni mari rumah Nabi. Aisyah ada sekali, dia kata dia nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana nak laporkan satu peristiwa yang berlaku. Satu peristiwa yang berlaku di antara dia dengan ayah dia. Apa dia kata? Inna abi zawwajani min ibni akhi. Ayah saya, maknanya wali tu bapa dia sendiri, bukan datuk, bukan pak saudara. Ayah dia sendiri. Sebab tu dia ada power. Ayah saya zawwajani ibn akhihi, telah mengawinkan saya dengan anak saudara dia. Jadi anak saudara dia ni wa ana untuk apa? Liyarfa'a bi khasisatahu. Dia nak angkat standard anak saudara dia tu, dia kahwin dengan saya. Maknanya si laki-laki ni tidak ikut standard wanita. Dia panggil khasisah. Ulama kata khasisah ni maknanya
orang panggil labor rendah lah. Jadi rendah labor. Tapi ulama hadis kata yang perempuan ni tak repot. Labor mana dia rendah tu? Mungkin IQ dia rendah, ataupun rupa dia tak comel, ataupun keturunan. Ada boleh jadi dari sebelah mak dia hamba ke, yang menyebabkan orang ni daripada keturunan hamba, tak sama dengan wanita yang merdeka dari sudut nasab. Yang pentingnya ayah dia nak angkat darjat anak saudara dia ni dengan kahwinkan dengan anak dia sendiri. Jadi orang kata nak siapa tu? Tu menantu pak cik tu orang standard. Jadi budak ni pun naik taraf sikit. Ingat ke dia ni main-main gitu ya. Menantu tak ayah tu jangan main. Jadi naik. Wa ana karihatun. Si perempuan ni tak suka, tak nak. Aku tak suka dengan laki-laki tu. Sebab sanilah tak cukup, tak sekupu kata orang. Bila dia repot gini Aisyah berkata, ijlisi, duduk, hatta ya'ti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu tunggu duduk sini sampai Nabi balik. Boleh jadi waktu tu Nabi belum ada di rumah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu. Dia pun cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ila abiha fada'ahu. Nabi pun suruh orang pergi panggil ayah budak ni. Ini cara berhukum dalam Islam, tak boleh dengar sebelah. Kalau dengar sebelah pihak, kita berlaku tak adil pada orang. Jadi kita nak dengar, kena dengar dua-dua. Pergi panggil ayah dia, mari sini. Aku nak tanya. Bila ayah dia datang, faja'ala al-amra ilaiha. Ayah dia kata tak apalah. Kalau siapa peringkat dia ni mari repotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak boleh buat apa dah lah. Tak boleh buat apa. Faja'ala al-amra ilaiha. Ayah dia kata ginilah, saya serah pulang balik kepada anak ni. Kalau dia nak, kita teruskan. Kalau tak nak, pisah. Agak-agaknya kalau budak zaman kita hari ni, dia hormat ke ayah dia? Kurang penghormatan. Aku cakap dah tak nak lah. Marah lalu. Orang zaman dulu beradab dengan bapa. Faqalat, si perempuan ni kata apa? Qad ajaztu ma sana'a abi. Ajaztu, mana bila ayah dia kata saya pulang balik untuk menentukan awak nak tak nak balik pada awak. Jadi dia kata ajaztu ma sana'a abi, tak apalah. Saya setujulah akur dengan apa yang dibuat oleh bapa saya. Mana dia terima juga akhirnya. Habis kau repot buat apa? Ni menarik ni. Buat apa susah-susah? Mari rumah Nabi, repot ayah sendiri. Tiba-tiba bila ayah dia mari, ikut ayah. Tak apa, saya terima. Wanita ini orang yang mempunyai marwah diri, dan ada orang dia panggil ada syakhsiah. Makna ada kehebatan dia tu. Ada pandangan sendiri. Dia kata apa? Walakin, ni tujuan aku repot ni, aradtu an u'liman nisa. Aku nak beritahu kepada para wanita, an laisa ilal aba minal amri syai'. Bapak-bapak kamu tidak berhak paksa kamu. Macam dia ni jadi peguam bagi pihak wanita lain. Kita kata jazakillahu khairah, Allah Taala balas kebaikan kepada dia. Jadi dengan peristiwa ini, banyak isu yang kita akan bincangkan nanti, iaitulah isu kedudukan seorang wanita dalam Islam. Tidak sewenang-wenangnya ayah boleh buat keputusan tanpa mesyuarat. Tanpa mesyuarat. Ikut aku lah anak aku, nak buat apa? No, tidak boleh ikut aku anak aku. Semua benda mesti ada kira bicara, ada budi bahasa, ada perbincangan. Ada perbincangan dengan anak yang nak dikahwinkan. Tak boleh kuasa veto, tak ada. Dia boleh vetokan dia, tapi tak boleh guna kuasa veto itu. Asar ini, kisah ini diriwayat oleh Ibnu Majah dan lain-lain ulama hadis. Panjanglah dia punya takhrij. Jadi dalam hadis ini kita dapat faham daripadanya dilalatul hadis. Kisah ini menunjukkan pada satu perkara yang besar, iaitu apa dia?
wujub istizanil mar'ati fi zawaj. Bapa wali mesti minta izin dengan budak perempuan ini, anak-anak jagaan dia kalau nak kahwinkan. Tak boleh kompayakun, tak boleh. Ikut aku lah anak aku. Kena bincang dulu. Sebagaimana dalam siri yang lepas, anak-anak pun tak boleh nikah sendiri, mesti ada dapat keizinan daripada wali. Jadi kisah ni wali pun kena minta izin dengan anak jagaan dia. Tak boleh dia suka-suka dia buat ISA, tak boleh. Apa dia ISA? ISA ni undang-undang orang takut dulu ni. ISA, ikut suka aku. Itu ya ISA. Bukan ISA hak penjara tanpa hukum tu. Itu cerita lain, tu kita serah ke kerajaan. Hak ni ISA ni ikut suka aku. Tak boleh. Ayah kena minta izin. Baik para pelajar sekalian, kita mengenali tokoh pengkisah cerita ini siapa? Yang pertama, Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah bin Al-Husayb, seorang tokoh Al-Hafiz Al-Imam. Al-Hafiz di sini bukan hafal Quran, hafal hadis. Ulama zaman dulu kalau hafal Quran dia tak tulis Al-Hafiz. Tak tulis. Sebab semua orang hafal Quran. Budak-budak masa tu sebelum masuk kelas pengajian hafal Quran dulu. Lepas tu baru pergi belajar ilmu lain. Jadi masa tu dia kalau tulis semua kena tulis Al-Hafiz belaka. Mari zaman kita hari ni ramai yang tulis Al-Hafiz tapi yang sebenarnya Al-Habis. Tahu mana Al-Habis? Dia habislah khatam selibah tu, tapi kalau suruh baca balik, banyak yang lekat. Tak mengulang, dia ada ulang hak tu ya. Sampai ada setengah masjid ni dia perli kepada imam dia. Imam ni dalam 114 surah ni 2 muka surah tu yang dia baca. Tak, Isya ke Maghrib ke Subuh ke 2 muka tu yang dia tahu. Maknanya dia tak murajaah. Tapi dalam segi Al-Hafiz. Baik, kita jangan kacau orang marah dia. Al-Imamul Hafiz maknanya imam wa alim, hafizul hadis, Syekh Maru. Nama tempat di Maru. Qadi di Maru. Qadi dia. Gelaran dia Abu Sahal Al-Aslami Al-Marwazi, dilahirkan pada tahun 15 Hijrah. 15 Hijrah maknanya lepas pada Nabi wafat adalah. Nabi wafat 11. Bersama dengan adik-beradik dia kembar. Adik-beradik dia nama Sulaiman. Kembar dua orang ni. Ada nama Abdullah dengan Sulaiman. Jauh tu. Kalau orang kita hari ni kalau kembar dia buat nama dekat-dekat tak? Sulaiman mungkin hak ni nama Salman, dekat sikit. Orang zaman dulu bukan kira apa kita sini. Kita sini enggak nama panjang-panjangnya letak. Akhir kali panggil ujung sekali. Buat nanya ke budak ya, menyusah nak isi borang. Jangan buat nama anak panjang-panjang. Tak ada. Susah budak ni. Orang lain tulis nama sekejap, dia begini dua baris tulis nama. Buat apa nyusah? Menyusah ke cikgu. Tulis nama dia panjang-panjang, buat tulis nama. Cukup orang kenal sudah. Mana dia lahir pada khilafah Sayyidina Umar, pemerintahan Umar Al-Khattab. Ayah dia tinggal di Madinah, kemudian berpindah ke Basrah, ke Maru. Dan mereka berdua ini membesar di Maru, menuntut ilmu di sana, kemudian sampai menjadi qadi Maru. Dan Abdullah menjadi qadi sehingga dia mati pada tahun 115 Hijrah. Umur dia 100 tahun. Panjang umur dia. Jadi Abdullah bin Buraidah ni telah mendapat kritikan sebahagian ulama hadis dan ramai yang puji dia. Seperti hak puji dianya Yahya bin Ma'in, Abi Hatim Al-Ajli, Ibnu Khirash, dan panjanglah. Yang penting itu kita serah ke ulama hadis. Yang kitanya nak kenal siapa yang bawa kisah cerita kita pada kali ini. Yang kedua, dia riwayat daripada ayah dia. Ayah dia nama Buraidah Ibnul Husayb Al-Aslami, sahabiyun, seorang sahabat Nabi. Masuk Islam sebelum perang Badar, tapi dia tak pergi ke Badar. Sebab apa?
Sebab perang Badar ni emergency call. Nabi dengar ada rombongan perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan daripada Syam nak balik ke Mekah, akan lalu ikut Madinah. Allah dah izin untuk Nabi menawan rombongan ni sebab mereka rampas harta orang-orang Muhajirin di Mekah dulu. Sekarang ni giliran kamu. Jadi Nabi kata siapa dia bersedia sekarang, hayya. Boleh jadi Buraidah tak ada di situ. Kata dia walaupun dia masuk Islam sebelum Badar, tapi lam yashhadha, dia tak sempat pergi perang Badar. Dan dia ikuti Nabi dalam peperangan Khaybar dan pembukaan kota Mekah. Dia salah seorang daripada pemegang liwak. Liwak ni panji peperangan pada hari itu. Nabi lantik dia menjadi pegawai untuk jaga sedekah, pegawai zakat. Sedekah kaum dia, kamu yang ambil zakat buat sini. Jadi dia tinggal di Marwu, menyebarkan ilmu di sana, mati pada tahun 562 Hijrah bi Khurasan radhiyallahu anhu, sahabat ini. Baik. Siapakah budak perempuan yang dikahwin oleh ayah dia untuk nak menaikkan taraf anak saudara dia yang kurang tadi? Yang kurang lah kita kata, tak tahulah kurang rupa ke, kurang akal ke, ataupun apa saja. Yang penting ada kekurangan. Jadi nama dia tidak dikenali. Ulama hadis kata tak apa, tak kenal nama, asalkan cerita itu sahih daripada seorang sahabiyah. Itu label para sahabat ni, dia ada kuasa otonomi ni panggil. Maknanya kalau kita tak kenal dia apa tak apa. Datang seorang laki-laki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu kita siasat. Nama apa dia? Dari mana? Tak ada. Mungkin orang Badui yang tidak dikenali, tapi dia tanya soalan, sahabat lain dengar, sahabat lain meriwayatkan kepada orang lain bahawa ada seorang laki-laki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil kuasa khas untuk sahabat. Ada orang lain kita kena pasti siapa dia orang tu. Nama apa? Dari mana? Jadi kita kena pasti. Kalau tidak semua orang boleh cakap. Aku dengar orang cakap. Siapa dia orang? Tak boleh. Itu bahasa wartawan dia panggil. Bahasa tak mau kena saman. Nah, saja dipahamkan. Apa dia faham-faham? Kalau awak tahu maklumat, cakap betul-betul. Berani bertegas. Ni dia faham, dia faham. Akhir kali tipu orang. Apa ni, buat tuduhan kepada orang. Tak bagus. Jadi dia kita tak kenal dia ni, cuma budak gadis ini ada 6 sifat yang hebat. Tanda sikit kita belajar tengok. Yang pertama, dia ni seorang sahabiyah. Seorang sahabiyah mana sahabat Nabi. Yang kedua, dia fatatun, gadis. Yang ketiga, bikrun, masih dara. Ini dia lain. Hak dara dengan janda lain dia punya label. Jadi dia ni sahabat, anak gadis, masih dara. Ayah dia kahwin, tak berunding. Sifat dia pulanya mutamarridatun, agresif. Agresif dia. Jari'atun, berani. Qiyadiyatun, orang yang punya panggil integriti yang bagus. Macam mana agresif tapi ada integriti? Dengar ni anak-anak perempuan. Yang pertama sifat dia mutamarridah maknanya orang yang agresif, orang yang berani lawan ayah dia. Bila ayah dia kahwinkan dengan anak saudara dia yang kurang upaya tadi, budak ni pergi report ke Nabi. Itu dia panggil orang yang itu mana dia bantah kehendak ayah dia, itu dia panggil budak yang agresif. Biasanya anak-anak perempuan zaman tu tak ada apa yang kalau ayah dia kahwin kat pakai jadilah. Tapi budak ni melawan. Sifat yang kedua, jari'atun, berani. Tidak malu. Dia langsung pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, report apa yang dibuat oleh ayah dia. Ayah dia, ya Rasulullah, ayah saya kahwinkan saya dengan anak saudara dia, saya tak suka, tapi untuk nak angkat darjat anak saudara dia yang kurang itu. Macam mana? Wa ana karihatun, saya tak suka. Jadi perbuatan ini menunjukkan kepada dia itu berani, agresif, berani menuntut hak dan berani pergi report. Setengah orang itu tuntut hak tapi tak berani nak report ke kerajaan. Nak pergi report ke Nabi bukan senang.
Yang ketiga, dia ada sifat qiyadiyah, maknanya ada sifat orang yang punya integriti, ada akhlak. Kenapa? Dia tak nak malukan ayah dia. Kita kalau budak zaman ni kalau tak nak, tak say, oh tak dah, tak say. Kacak Kelantan sikit. Tak say mana tak say tak nak. Amo tak say. Tak say dia cakap. Dia tak nak karihatun, mana tak suka, tapi dia masih lagi menghormati ayah dia. Ini payah nak cari anak sama kita sekarang. Anak yang menghormati kehendak ibu bapa. Jadi bila dia repot, Nabi pun ayah dia berserah balik kuasa untuk dia, dia boleh nak teruskan, boleh tak nak teruskan. Kemudian dia kata, tak apalah, saya teruskan. Dia kata apa? Ajaztu ma sana'a abi. Saya akur dengan apa yang diputuskan oleh bapa saya. Ini satu penghormatan besar kepada ayah. Mana ayah dia tak keluar daripada rumah Nabi dalam keadaan malu. Bahasa sekarang dipanggil kesipuan. Kesipuan di mana malu. Tak ada. Sebab apa tak malu? Sebab kahwin itu tidak dibatalkan. Coba bayangkan ayah dia. Anak kata, ayah suruh dia tu cerai saya, batalkan perkahwinan. Bagaimana? Dia ni anak saudara dia. Bayangkan apa akan jadi dia dengan adik-beradik dia. Dia dengan anak saudara hak lain. Macam panjang cerita. Tetapi sifat kepimpinan yang ada pada budak perempuan ni, dia kata apa? Aku nak supaya wanita-wanita itu tahu an laisa lil aba'i minal amri syai'un, mana-mana ayah, mana-mana wali tak berhak untuk paksa kita. Jangan paksa kita, berunding dengan kita dulu. Bincang dulu nak kahwin ni, senang-senang pakai akad nikah kau. Tu suamimu bagi jadi. Macam beli ayam itik dia buat ke dia kita dah. Sudah beli pakai tarik tali balik lah. Ini kita kata subhanallah, si wanita ini muwakkalatun bin nisa, dia telah menjadi peguam bela bagi wanita-wanita seluruh dunia selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman akhirat, sampai kepada hari kiamat. Jadi itu dia panggil. Maksudnya anak saudara dia tu, anak saudara dia kahwin dengan anak dia, sepupu lah, bukannya kahwin dengan anak saudara. Menarik kan? Jadi ini di antara orang yang mempunyai integriti akhlak yang baik, dia tak malukan ayah dia tapi menuntut hak dia. Alhamdulillah. Siapa dia pun ayah dia pula? Bapak dia siapa? Itu dalam kajian cerita. Ayah dia lam a'thur lahu ala ismin. Aku tak jumpa nama dia. Kata di rawi pengarang kita ni. Tapi dia tu sahabat lah. Tak ada masalah lah. Sama juga dengan anak dia sahabat. Tetapi ada beberapa sifat ayah dia yang boleh kita kesan. Sifat bapak dia yang boleh kita kenali melalui watak dia tu. Yang pertama, dia ni seorang laki-laki yang mementingkan keluarga. Mementingkan keluarga dia, kabilah dia. Sebab tu dia sanggup kahwinkan anak saudara dia yang kurang upaya dengan anak dia sendiri. Tak apalah, nanti mek ambo ni anak dia ni boleh tolong cerdik. Mek saya, dia tu ni, anak saya ni cerdik, dia boleh jaga kawan tu. Ini makna boleh. Yang kedua, ayah dia mengetahui kedudukan dalam masyarakat. Masyarakatnya, kabilah dia tu macam ni, tak boleh nak main-main. Kena kahwinkan dengan kabilah-kabilah dia. Yang ketiga, dia ni, bapa ni seorang muslih. Muslih ni nak ubah gaya hidup anak dia yang kurang upaya tadi. Dengan cara mana? Dia berinya isteri yang baik yang boleh mengawal budak ni. Itu berlaku. Anak tengok, kalau saya sebutkan orang kenal susah. Ada orang kaya ni, besar pangkat dia, Malaysia ni, tapi dia suka pergi umrah. Dia bawa anak dia. Anak dia, salah seorang anak dia tu OKU. Yang OKU yang budak lembab ni. Pergi pula lain kali, ada perempuan dengan dia. Saya cakap, siapa tu? Isteri dia tu. Oh, kata tak anak orang kaya kan. Ada budak perempuan sanggup jadi isteri budak tu. Boleh jadi ayah dia, buat mertua dia bagi mah kahwin banyak ke, bagi gaji bulanan ke. Yang penting tolong jaga anak dia tu. Boleh.
Kita pun kalau kita ada anak OKU, anak yang kurang, ya macam gila tak boleh, gila pukul orang. Yang OKU yang kurang akal sikit ni, terancak akal ke sikit ke, orang panggil kurang lah sikit, tapi orangnya baik, boleh cari isteri yang boleh menguruskan budak tu, tapi kena bagi gaji lah, bagi ilham molek-molek. Yang keempat, bapak dia ni rajaun ilal haqq, seorang yang cepat menerima kebenaran. Bila Nabi kata, tak boleh paksa, tanya anak awak dulu, dia nak kata, maka dia kata al-amru biyadiha. Tak apalah Rasulullah, kita pulang balik kuasa ni kepada anak saya ni, kalau dia nak setuju teruskan, kalau dia tak nak kita batalkan. Itu dipanggil rajaun ilal haqq. Baiklah, yang kelima, dia mendidik anak dia yang begitu baik, mendidik anaknya begitu baik. Apa dia? Anak ni boleh menghormati ayah dia walaupun ayah dia buat satu benda yang dia tak suka. Dia kata wa ana karihatun. Dia jelas mengatakan aku tak suka, tapi dia boleh terima. Macam mana kita nak didik anak kita supaya boleh menerima nasihat bapa dalam suasana yang begitu seperti ini? Payah tu. Baiklah, dalam kisah ini si perempuan ni tak nyatakan apa ke masalah sepupu dia tu. Sepupu dia tak ada masalah apa. Sepupu ni masalah apa? Dia tak ayat ke Nabi, dia kata litarfa bi khasisatu. Dia nak angkat dengan sebab saya ni supaya darjat si laki-laki naik sikit. Dia tak cakaplah budak ni nyakit apa, tak ada. Jadi kalau dia bagi tahu kan malu pula ayah dia. Ini si gadis ini wanita, gadis bikrun, dara. Dia berbeza dengan gadis yang janda, bukan gadis lah, wanita yang sudah janda. Ada satu kisah, seorang sahabat nama dia Khizam bin Khalid. Dia telah mengawinkan anak dia al-ayyimu nama Khansa ataupun Khunasun. Khansa ataupun Khunas. Anak dia ni, dia kahwin dengan seorang daripada Bani Amru bin Auf al-Khazraji. Tapi anak perempuan ini janda. Fakarihat zalik. Dia tak mau. Aku tak nak dia tu. Sebab apa? Sebab dia berminat pada seorang sahabat lain. Nama dia Abu Lubabah Ibnul Munzir. Dia nak orang lain, ayah lagi kahwin dengan orang lain. Dia janda. Fasyakat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi report pada Nabi sallallahu faradda nikahaha. Nabi kita batalkan nikah yang pertama sebab dia tak nak dan dia sudah janda. Lain. Wan tuzi'at minal aufi wa tazawwajat Aba Lubabah. Maka dia cerai daripada suami yang dikahwin oleh bapa dia tadi, dia kahwin dengan Abu Lubabah bin Al-Munzir. Ini cerita dia. Baiklah para pelajar sekalian, isu sepupu dia ni, si pengantin laki-laki ni, apakah penyakit dia? Ini kita tak tahu. Sebab dia kata khasisah. Khasisah mana? Kelemahan dia. Dia nak cover kelemahan anak dia, anak sepupu ni, anak dara dia ni, dia nikah dengan aku. Jadi kita tak tahu adakah body dia tak cantik, keturunan dia sebelah mak dia tak elok ke, ataupun apa saja, maka wallahu alam. Jadi umumnya menunjukkan bahawa ada kelemahan pada calon suami itu. Jadi bila ada kelemahan, ada haklah untuk wanita itu tak mau kepada orang itu. Kita kena ingatlah juga, ini dia panggil masalah kufu. Kufu ni setaraf. Tapi jangan lebih kufu. Setengah orang ni lebih kufu pun susah juga. Lebih kufu dia panggil. Anak saya ni habis you. Sudah. Habis you pula. Lepas tu kalau habis you kena mahal sikit. Anak awak ni you ke tak? Diploma tak kufu lah. Bukan belajar tu. Duk main diploma dengan you, orang budak pondok tak ben ni jawab dia. Nak ya betul. Tak, diploma dak pondok dak. Ngaji mana pondok?
CJ ada, Allah Ta'ala. Itu dah nama. Jadi kita tengoklah masalah CJ, masalah cuma macam tadilah, kalau keturunan, kalau rupa terlalu buruk sangat pun susah juga kan. Tapi kalau suka setakat warna warna cerah gelap tu, setakat nampak macam setakat fenomena yang saya perhati ni, tak ada masalah. Tak ada masalah. Banyak tempat dah kita pergi, Masya Allah, kata orang macam semut membawa gula, betul tak? Seorangnya putih, seorangnya hitam. Senyum molek-molek tu, ambil gambar. Kita tengok, jadi dia ni. Jadi masalah. Yang pentingnya kufu tu dalam isu lain lah. Baiklah. Masalah al-mar'atus sayyib. Dia kata dalam Islam ni dia ada dua. Al-mar'atus sayyib, wanita yang janda. Yang kalau kata janda, sayyibun, wanita yang pernah berkahwin, bercerai atau mati, itu dia panggil sayyib. Satu lagi dia panggil al-ayyimu. Al-ayyimu al-azabul lati la zawjalaha, wanita yang sudah berumur tak pernah kahwin. Dia panggil, saya tak nak sebut lah, tapi orang sebut, dia panggil andartu. Marah pula ni wanita kita ni, ustaz pun perli lah. Dah jadi satu istilah, maknanya anak dara tapi sudah berumur. Lebih laik lah. Duk main anda tu tak molek. Perli ke macam tu, anda tu. Perli. Kalau perli saya tarik balik. Kita tak suka bahasa-bahasa yang mengguriskan perasaan orang. Tapi masyhur lah. Kita kata anak dara tapi sudah berumur. Tu. Sebab dia sudah ada kematangan, dia sudah bergaul dengan orang banyak, tetapi dia belum pernah kahwin. Maka orang ini juga kena ambil kira macam janda juga. Sebab dia sudah ada kematangan dalam berfikir, kematangan dalam berfikir. Maka orang ni mesti kena minta izin. Kena minta izin, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, la tunkahul ayyimu hatta tustamar. Jangan kamu kawinkan orang yang sudah janda ini sehingga minta persetujuan. Tustamar. Ada orang minta mu, boleh. Dia kena bagi tahu, setuju ayah, baru tak apa. Walal bikru hatta tustazan. Ada pun anak dara cukup dengan kita minta izin. Mek, ayah nak kahwin mu dengan si laki-laki ni. Dia senyap. Qalu ya Rasulullah kaifa iznuha? Macam mana cara dia izin? Qala antaskuta. Dia diam tu izin tu. Ni kan ni zaman dulu, zaman kita ni tak boleh diam, tak boleh pakai juga. Dia mengamuk kat api sebut pula, bapak aku ni tak reti nak kahwin kita dengan orang yang aku tak suka. Pening. Siapa dia boleh menyelamatkan saya? Jadi ana pergi melawat di Indonesia gitu. Di Pulau Lombok ke apa, Pulau Lombok ke Pontianak, tak ingat dah. Yang cerita orang laki-laki buat lari orang tu. Lombok. Lombok. Dia gitu tunjuk lah, kampung ni tempat buat lari orang macam ni. Marah pula kawan-kawan Lombok kita ni, dia panjang cerita dia. Main buat lari. Apa main lari-lari? Mau kahwin. Jadi fa illam tustamarul ayyimu, kalau tidak diminta kebenaran daripada anak-anak yang janda ini ataupun anak dara yang tidak diminta izin, maka setiap mereka berhak untuk membatalkan perkahwinan itu. Dia panggil fasah. Dia berhak untuk memasahkan perkahwinan itu ataupun teruskan. Yang pentingnya dia ada hak untuk batal atau untuk dia setuju. Untuk dia batal atau untuk dia setuju. Yang ketujuh, ada pun kanak-kanak kecil. Anak kecil, baby lagi ni, yang tak pernah ada pengalaman, tak pernah apa, maka cukuplah ayah dia atau datuk dia mengawinkan budak ini tanpa izin. Macam mana? Contohnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengawinkan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa izin. Walaysa lahal khiyar. Betul lah, Aisyah tak nak pilih lain daripada Nabi. Tapi ceritanya macam tu. Adapun budak kecil yatim. Manakala budak kanak-kanak, jangan pelik ni.
Uruh orang Arab dulu, dia kahwinkan anak dia awal lagi. Tapi budak dua orang ni macam berkawan, tak boleh satu selagi tidak balik. Kalau balik, yang laki-laki dah balik, perempuan dah balik, barulah diwalimahkan dia. Disatukan dia. Mana sekarang ni dia berkawan tapi dah bini dia. Zaman kita ini dia bergewer tapi macam bini. Itu masalah. Bergewer tapi macam bini. Adapun kanak-kanak yatim di bawah jagaan kita, kalau kahwin zaman budak, bila dia besar dia boleh pilih dia nak ke tak nak. Dia ada kuasa. Satu kisah Nabi SAW kahwin sepupu dia, Umamah binti Hamzah. Umamah ni sepupu dia lah, anak Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ayah dia mati syahid dalam peperangan Uhud. Ingat tak? Jadi Umamah ni Nabi kita kahwin dengan anak tiri dia, nama Salamah. Salamah bin Abi Salamah. Salamah bin Abi Salamah. Kan Ummu Salamah isteri Nabi. Jadi Salamah tu anak dia lah, anak tiri Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kahwinkan Salamah ni dengan Umamah, dua-duanya kanak-kanak. Wahuma sabiyani saghirani, dua-duanya kanak-kanak. Namun syarat dia akan bersama sebagai suami isteri bila dia dah balik. Takdir Allah SWT-nya, Masya Allah, famata walam yajtami'a, dua-duanya mati kecil, tak sempat lagi duduk sebagai suami isteri, mati kecil dia. Allahu Akbar. Jadi itu dia cerita kanak-kanak yatim. Dalam hadis Nabi kata tusta'marul yatimatu fi nafsiha. Mau kena minta kalau anak yatim kita kena minta, bukan setakat izin diam, mesti dia bagi tahu dia setuju. Tak boleh. Fa in sakatat, kalau dia diam, fa wa iznuha, wa in abad fala jawaza alaih. Kalau dia tak boleh nak kahwinkan dia. Hadis ini rawahul khamsah ila Ibnu Majah. Baiklah. Jadi seorang yang nak kahwin, laki-laki atau perempuan, dia ada dua kategori. Satu dia panggil faqidul ahliyah, tak ada keahlian untuk kahwin, seperti orang gila. Ini tak boleh kahwin orang gila. Walaupun kaya setara mana, orang tak kahwin orang gila, tak tahulah ke mana dia tu. Nanti dia pukul isteri dia sepak kawan tu, tak mana. Ataupun naqis al-ahliyah, kurang upaya. Ini tak apa. Seperti maktuh ni budak yang orang panggil kurang lembab lah, gitu. Bahasa Arab kata al-manghuli. Apa dia manghuli? Budak Mongol lah panggil, budak Mongol. Bahasa Arab al-manghuli. Dia ngo tak ada, Mongol go tak ada, al-manghuli. Orang Mongol. Wasabiyu, kanak-kanak yang sudah memayyiz. Maka orang ni fali walihi ijbaruhu ala zawaj, suami wali dia boleh kahwinkan budak ni. Kalau dia tak bagi izin pun tak apa, sebab memang dia tak tahu, dia kurang dari sudut keupayaan. Boleh dikahwinkan. Tadilah seperti saya buat tadi, boleh. Maknanya kalau anak dia ni kurang upaya, ada orang perempuan nak jaga budak ni, kahwinkan dia. Dan saya tengok sendirilah, dengan mata kita tengok orang ni kahwinkan anak. Itu tanya pembantu dia, kahwin bila tu, lupa nama yang adik ni. Dia kata baru dah kahwin dah. Macam mana kedudukan dia dua tu? Okey ke? Dia kata tak ada bunyi masalah apa-apa. Dia boleh, maknanya bila ada orang cara dia boleh. Jadi kita kalau ada anak OKU, boleh je kita buat. Tak payah duduk sibuk-sibuk macam setengah orang ni nak pergi apa ni, setengah budak ni kalau perempuan OKU ni nak pergi buang rahim lah, takut kena rogol macam-macam. Kita kata jaga baiklah, cari suami yang nak jaga dia baik daripada kita duduk khanak kepada dia. Baiklah para jemaah sekalian, maknanya dalam masyarakat Islam ini ada orang yang berhak untuk menjaga anak-anak jagaan kita supaya mereka dapat perlindungan, dapat kasih sayang dalam meneruskan kehidupan sampai bila dia nak duduk dengan ayah dia, nak duduk dengan mak dia. Waktu ayah ibu ada tak apalah, tapi kalau dua-dua sudah mati, siapa dia nak jaga budak ni? Tapi kalau dia ada isteri yang matang, yang boleh memandu dia, ataupun ada suami sebaliknya, perempuan yang kurang upaya tadi, jadi lebih baik. Dan kita tengok perempuan yang kurang upaya pun ramai juga, bukan ada
kawasan kita ni ramai juga yang macam tu punya orang. Cuma suami dia kena sabar-sabar lah. Tanya dia mengamuk tu macam budak-budak lah, cari beli coklat je bagi. Baiklah. Isu yang ke-10 tentang tartibul awliya. Siapakah susunan wali yang patutnya menjaga? Siapa dia yang pertama? Ayah dia, datuk dia. Yang ni kita tangguh dulu. Kita pergi kepada kitab fiqh dalam bab nikah, bab wali. Di sana detail nama-nama wali yang boleh mengawinkan budak ini, budak anak di bawah jagaan dia. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi cerita wali ini dalam kitab fiqh, dan juga kita akan sambung hikayat kita dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.